Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam cergas badan, cerdas minda. Bersama-sama saya Cikgu Hafiz di channel Cikgu Hafiz. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 4. Cikgu harap kamu semua bersemangat untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini kita akan ke unit 11 iaitu sayangi diri. Jom kita sama-sama. Jom. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan maksud akil baligh dan tanda akil baligh bagi lelaki dan perempuan. Standard kandungan 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Standard pembelajaran 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan menggunakan buku teks PJPK muka surat 76 dan 77. Jadi cikgu harap murid-murid membuka buku teks muka surat tersebut. Jadi mari kita sama-sama melihat dan meneliti muka surat 76 dan 77. Baiklah murid-murid, seterusnya sama-sama kita melihat buku teks muka surat 76. Buku teks muka surat 76 iaitu zaman remaja. Zaman remaja. Amar dan Maria telah mencapai akil baligh. Jadi pada hari ini kita akan melihat makna akil baligh. Apakah akil baligh? Apakah akil baligh? Akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menarkih. Apabila seseorang mencapai akil baligh, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Jadi, antara umur berlakunya akil baligh ialah sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Ya, murid-murid. Jadi kita lihat apakah perubahan fizikal. Sebelum itu, akil baligh bagi lelaki kita panggil sebagai ihtilam. Kita panggil sebagai ihtilam. Antara perubahan fizikal yang akan berlaku ialah yang pertama, mengalami perubahan bau badan ya. Mengalami perubahan bau badan. Jadi bila kita meningkat dewasa, meningkat remaja, setelah berlaku ihtilam, badan kita akan berpeluh dan akan berbau ya, dan akan berbau. Tumbuh misai dan bulu dada. Kamu juga akan tumbuh misai dan bulu dada ya, di bahagian dada kamu akan tumbuh bulu ya. Seterusnya, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum di bahagian leher kamu ini akan kelihatan ya. Cuba pegang bahagian leher. Halkum ni akan kelihatan dan suara kamu akan menjadi garau, iaitu akan menjadi sedikit kasar lah ya. Garau. Macam suara cikgu ni. Jadi seterusnya, dada membidang. Jadi dada kamu, di bahagian dada kamu akan melebar ya. Akan melebar. Otot dada ni akan melebar. Seterusnya, zakar akan membesar ya. Zakar ini ialah bahagian kemaluan kamu ya, bahagian kemaluan kamu. Bahagian bawah ini adalah bahagian saluran air kencing kamu tu ya. Saluran air kencing kamu. Tumbuhan
tumbuh bulu ketiak dan pubis. Pada ketiak kamu akan ditumbuhi bulu, ya. Seterusnya pada bulu pubis, iaitu di bahagian atas kemaluan kamu ni akan tumbuh bulu, ya. Seterusnya otot tangan dan kaki membesar. Jadi kamu akan berotot, ya, di bahagian tangan, kaki kamu akan membesarlah. Apa yang dipanggil sebagai sado. Kamu akan menjadi sado. Itu adalah antara perubahan fizikal yang berlaku setelah kamu akil balik, ya. Setelah kamu akil balik. Mari kita lihat beberapa persoalan, ya. Apabila berlakunya ihtilam, ya. Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Ini adalah persoalan yang sentiasa, ya, bermain di fikiran apabila berlaku ihtilam kali pertama, ya. Jadi jawapannya ialah ia tidak benar. Amal ini hanyalah mitos. Maknanya itu adalah mitos sahaja, ya. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Ihtilam bermakna kamu telah memasuki alam remaja. Apakah yang dimaksudkan dengan ihtilam? Ini di bahagian bawah ni, ya, di bahagian informasi ni, ya. Ihtilam. Ihtilam bermaksud ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Ihtilam adalah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika kamu tidur. Jadi apabila kamu tidur, kamu bermimpi, dan apabila kamu sedar daripada tidur, kamu rasa basah, ya, di bahagian kemaluan kamu di bawah ni, ya. Jadi itu ialah air mani lah, ya. Air mani. Kebiasaannya berlaku apabila kamu telah akil balik. Jangan terkejut pula, ya. Jangan terkejut pula. Ini adalah perkara yang normal, ya. Perkara yang normal. Dan menarki ialah haid kali pertama. Haid kali pertama akan berlaku kepada perempuan, ya. Perempuan yang telah akil balik. Jadi akan keluarlah darah di bahagian faraj perempuan. Itu menandakan bahawa kamu telah akil balik. Jadi cikgu harap kamu faham, ya, apa makna akil balik. Bagi lelaki ihtilam dan bagi yang perempuan ialah menarki. Seterusnya murid-murid, kita lihat muka surat 77. Muka surat 77, akil balik bagi perempuan ataupun menarki. Berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Murid-murid, perubahan fizikal yang berlaku kepada perempuan ialah jerawat mungkin tumbuh di muka. Okey, baik, ya. Jerawat mungkin tumbuh di bahagian muka kamu. Jadi kalau dah meningkat dewasa, biasanya jerawat akan tumbuh, ya, di muka. Ini adalah perkara yang mungkin perempuan tidak suka, ya. Seterusnya mengalami perubahan bau badan. Sama juga dengan yang lelaki tadi, akan mengalami perubahan bau badan, ya, apabila badan kita berpeluh dan akan mengeluarkan bau. Seterusnya bersuara lunak. Baiknya bersuara lunak. Kalau bersuara lunak ni bukan seperti suara cikgu lah. Seperti suara cikgu-cikgu perempuan, ya. Kalau kamu tengok, suara mereka akan menjadi lunak. Baik, seterusnya payudara akan membesar, ya. Bahagian dada kamu itu akan menjadi besar, ya. Seterusnya punggung melebar. Punggung kamu akan melebar, akan menjadi besar. Itu menandakan bahawa kamu telah akil balik. Seterusnya tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga dengan yang lelaki tadi, iaitu tumbuh di bahagian ketiak, ya, akan tumbuh bulu, dan di bahagian pubis, di bahagian atas kemaluan kamu, ya. Seterusnya otot tangan dan kaki membesar. Jadi otot tangan dan kaki juga akan membesar. Taklah menjadi sado, ya, tetapi
akan menjadi besar lah bagi yang perempuan. Seterusnya ialah kita akan lihat kepada informasi, ya. Informasi di bawah ini, tempoh kedatangan haid adalah berbeza-beza antara individu secara umumnya. Haid berlaku selama 3 hingga 7 hari, ya. 3 hingga 7 hari, ya. Itu dia haid. Kita lihat di atas ni pula, kakak, apakah simptom haid? Apakah simptom haid? Kita lihat, ya. Antara simptom haid ialah termasuklah perut kamu akan menjadi kembung, ya. Perut kamu akan menjadi kembung, tidak selesa. Baik. Seterusnya akan berlaku senggugut. Kamu akan berasa ataupun kamu akan merasailah senggugut, ya. Muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit, gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Ini adalah simptom haid, ya. Bila kamu datangnya haid, inilah simptom yang kamu akan rasa. Adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika haid? Betul ke? Jawapannya, itu tidak benar. Itu tidak benar dan hanya mitos. Maria bersenam dapat mengurangkan senggugut. Jadi dengan bersenam kita dapat mengurangkan senggugut. Itu adalah fakta, ya. Mengurangkan senggugut maknanya kita bersenam, ya, kita akan menyihatkan dan mencerdaskan badan kita, ya. Rakan kamu didatangi haid di sekolah. Dia berasa malu kerana bajunya ada tanda kesan tumpukan darah haid. Bagaimana kamu membantu rakan kamu? Ini adalah persoalan yang kamu mesti jawab, ya. Persoalan yang kamu mesti jawab, ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan jika berlaku perkara ini di sekolah? Pastinya kamu hendaklah merujuk kepada guru yang berada di sekolah. Kalau perempuan, semestinya akan merujuk kepada guru-guru perempuan. Jadi cikgu harap kamu faham, ya, apa yang berlaku jika perempuan telah mengalami akil balik. Baiklah murid-murid, ya, setelah cikgu menerangkan apa itu akil balik, kita kepada tugasan yang kamu perlu lakukan. Ya, kamu perlu lakukan. Murid dikehendaki menjawab soalan di bawah. Murid dikehendaki menjawab soalan di bawah. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan akil balik? Apakah yang dimaksudkan dengan akil balik? Soalan yang kedua, nyatakan 3 tanda akil balik. Nyatakan 3 tanda akil balik. Soalan yang ketiga, apakah maksud ihtilam? Apakah maksud ihtilam? Dan yang keempat, apakah maksud menarki? Apakah maksud menarki? Laksanakan tugas ini di dalam buku tulis PJPK. Buat di dalam buku tulis PJPK. Cikgu harap kamu faham dan kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baik. Cikgu harap kamu telah faham apa yang telah kita belajar sebentar tadi. Semoga kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.